وبركاته. Dimulakan majlis kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. الحمد لله، syukur kepada Allah dan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan untuk sama-sama kita duduk sebentar selepas daripada kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah yang mana ditunjuk dan diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan pada waktu ini Allah pandang ia dengan rahmat Allah, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin. Jadi tuan-tuan sekalian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu ini zaman yang penuh dengan fitnah yang berleluasa, jadi dianjurkan kepada kita untuk memperkukuhkan akidah kita. Jangan bagi dia tergelincir. So ada beberapa perkara yang boleh menjerumus ataupun menggelincirkan kita, daripada segi percakapan kita, daripada segi perbuatan kita. Tergelincir akidah kita daripada perbuatan kita. Kita dengan secara terang tidak bersetuju dengan agama. Kita secara terang tidak menggunakan lidah kita, tidak bersetuju dengan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, Islam itu datangnya asing dan dia akan pulang dalam keadaan yang asing. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini rasa hairan. Sebab apa? Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman masyarakat jahiliyah sebelum kedatangan Islam pada waktu itu, yang kita semua sedia maklum bahawasanya masyarakat pada waktu itu sangat-sangat teruk. Tawaf mereka dalam keadaan bertelanjang. Kalau kata nak berkahwin lebih daripada seorang, bukan kata lelaki kahwin lebih, perempuan tu kahwin lebih. Jahilnya mereka pada waktu itu. Dan datangnya Islam, mereka rasa pelik. Apa yang Muhammad bawa ni? So kita kena ingat, agama itu, Islam itu akan pulang juga dalam keadaan asing. Berlaku dah pada kita hari ini. Mereka yang beragama Islam buat satu benda, sebagai contoh, mereka rasa pelik. Kan kita jelas-jelas tentang tak bagi buat perkara tersebut. Jangan buat benda ni, jangan tengok benda-benda maksiat. Dia bagi tahu ustaz. Ustaz bukan menteri pun nak tegur kami. Sampai mereka yang berpegang dengan ajaran Islam tu yang tak bersetuju dengan agama. So pada hari ini, jagalah diri kita baik-baik. Jaga keluarga kita, jangan bagi mereka ni tergelincir dan masuk ke dalam
ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita akan kongsikan masih lagi di dalam kitab Penawar Bagi Hati, asal penyakit kedekut. Asal penyakit kedekut, ketahuilah i'lam, kedekut itu berpunca daripada sayang kepada harta. Kedekut itu berpunca daripada sayangnya kita semua kepada harta, dan ianya sifat kedekut ini adalah sifat yang sangat-sangat tercela. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-268. Kita tengok pada perkataan asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Iblis itu menakut-nakutkan kalian dengan kemiskinan, sehingga kita akan mempertahankan harta yang ada pada diri kita dan enggan menginfakkan pada jalan Allah. Ini kerja iblis. Nah, kerja iblis pada waktu ni, dia nak suruh kita buat benda yang bertentangan dengan agama. Iblis pada waktu ini bukan kata memperdaya dengan wajah yang menakutkan. Iblis pada waktu ni bukan kata dia memperdayakan kita dengan wajah yang kita dimomokkan dalam filem tu, kan? Jangan pandang belakang, congkak lah, bukan. Tetapi iblis datang pada kita dengan rupa yang menawan pada waktu ni. Kita duk bayang pada hari ini ni, iblis datang dengan wajah yang seram, buruk dan menakutkan. So kalaulah kata iblis tu datang dalam wajah yang sebegitu, adakah pada waktu ini ramai nak ikut iblis? Tak. Kalau dia main dalam keadaan yang macam tu, berapa ramai hari ini yang ikut dia? Dia memperdayakan kita dengan janganlah kamu salat, janganlah kamu berpuasa dan sebagainya. Kamu berlebih-lebihlah di dalam agama, tak apa, dia bisik kita. Sedangkan Nabi SAW tidak menganjurkan kita untuk berlebih-lebih di dalam agama, kan? Pada pertemuan yang lepas kita kongsikan, tidak digalakkan untuk kita berlebih-lebih di dalam agama. Bersederhana di dalam melakukan ibadat. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, iblis hanya sedikit sahaja manusia yang mengikuti. Kalau kata dia ni muncul dalam wajah yang sebegitu, dia datang pada kita, bisik pada kita, memperdaya diri kita dan keluarga kita dengan bisikan angan-angan. Dia datang pada kita dengan bisikan angan-angan. Tak apalah, awak tak buat ibadat lagi pada waktu ni, tak apa, besok-besok pun boleh, besok hidup lagi. Tadi jam dekat jalan nak menghala, nak naik ke Max, lepas pada jalan Tun Razak ada motor aksiden, meninggal kot. Kalau saya nak main sini tadi, kan? Kita tak tengok lama lah sebab kita pun naik motor. Yang kematian itu datang pada kita bila-bila masa, kita tak tahu pun. Kita nak kematian kita husnul khatimah, mati dalam salat, mati dalam tengah buat ibadat, macam tu baik.
Dia datang pada kita, desak hati kita, gesaan ataupun dia pujuk kita buat benda yang nafsu kita suka. Jangan kamu bangun malam, jangan kamu tidur pun tak apa, kamu tengok bola 2-3 pagi pun tak apa, lepas tu subuh jangan bangun, baik tidur. Dia bisik pada kita. Kita duduk di rumah tak ada siapa nampak, bini kita pun tidur dah pada waktu tu, kita pun tidur. Tapi kalau ramai-ramai macam ni, kita tak buatlah benda tu. So kita kena rasa diri kita ni perlu kepada ujian. Nah, perlu kepada ujian. Kita waktu ni belum diuji. Kita tengok hari ni orang ni banyak harta tapi anak tak ada, kan? Aku ni banyak duit ni, anak tak ada ni. Aku ni kaya ni, boleh pergi ke mana-mana ni. Allah uji kita. Sebenarnya Allah bagi harta, Allah bagi isteri, Allah bagi anak yang ramai. Itu ujian pada kita. Sekejap kita akan kongsikan kalau kita masuk pada bab tafsir surah Al-Haakumut Takatsur. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Iblis datang kepada kita dengan rumah yang besar, kereta yang mewah, pangkat yang tinggi. Kita ni hari ni kalau pangkat tinggi, itu yang jadi masalahnya pada kita ni, kan? Biar kita jadi orang biasa cukuplah. Biar kita jadi orang biasa pun cukup nah, dengan kedudukan, dengan wanita dan sebagainya. Dia datang pada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Okey, nah, kita tengok pada ayat yang seterusnya, wa ya'murukum bil fahsya, dan ia menyuruh kalian ataupun dia menyuruh kita berbuat kejahatan ataupun kikir, iaitu dia tak bagi kita infak, dia tak bagi kita sedekah, dia suruh kita buat maksiat, buat benda yang Allah larang, dan menyalahi aturan yang Allah tetapkan pada kita. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, sedangkan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan daripada Allah dan kurnia sebagai lawan daripada kemiskinan yang senantiasa diancam kepada kita. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas kurnianya dan lagi maha mengetahui. So kita kena ingat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, harta yang ada pada kita pada waktu ni, dia menguji kita. Pada masa penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat juga diuji dengan perkara ini. Ketika mana mereka bersama dengan Nabi dah nak hijrah dah nak berpindah dah daripada Mekah pergi ke Madinah, tapi anak isteri kata jangan pi. Jangan pi. Kami ni siapa nak bagi makan ni? Suami ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, so kadang-kadang kita diuji dengan benda yang macam tu susah. Kita nak dapat pasangan yang betul-betul faham dengan kerja kita, ataupun yang betul-betul faham dengan perjuangan kita. Kadang kita ni dulu ni penyamun, tapi kita nak balik ke bakal jalan, isteri pula duk perli-perli kita, kan? Ataupun isteri ni dah nak berbalik ke pangkal jalan, suami pula tak bagi semangat. Dulu ni sama-sama kita naik, takkan nak semayang pula kot, kita buat hidup macam biasa sudahlah. Dia berangan-angan bahawasanya dia mati besok dia nak dapat nikmat. Dia berangan-angan bila mana dia mati besok dia nak mendapat nikmat daripada Allah. Allah tak akan bagi nikmat itu kepada orang yang kufur pada Allah.
Nak dapat nikmat syurga, makan makin lama makin sedap, makan makin lama makin sedap. Nikmat tu yang Allah nak bagi pada orang yang senantiasa ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan. Orang yang tidak ada harta tidak terlalu nampak sifat kedekutnya. Tapi ada juga orang yang tak ada harta kedekut, ada. Mereka mendapat mereka mendapat kehinaan yang apa nama ni, orang kata bahasa mudah, tak sedar diri lah maksudnya macam tu kan. Nabi anjurkan kita supaya kita ni rapat dengan orang-orang susah. Nabi juga tidak mewarisi kepada kita harta yang banyak seperti mana nabi-nabi yang lain. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam minta pada Allah supaya dia dikayakan ataupun supaya dia diberi segala kekuasaan dan dia dapat mentadbir. Itu dia minta pada Allah. Tapi Nabi kita Muhammad, Allah offer dia. Nampak tak? Allah offer dia. Kita kalau dapat offer, tak tahu, kita takkan tinggal punya. Katanya peluang ni main sekali saja kita. Berapa ramai orang yang pemurah tapi sayang dengan harta. Dia tetap pemurah dengan pemberian, memberikan hartanya supaya dipuji, terpaksa. Sebab nak bagi orang kata dekat dia ni, kata dia ni pemurah. Perbuatan begini dicela oleh syarak kerana sayang kepada harta, melalaikan seseorang daripada zikrullah, ingat pada Allah. Kita tengok anjuran berzikir dalam keadaan lalai lebih baik daripada tidak berzikir langsung. Syekh Ibn Atta'illah rahimahullah berkata, janganlah kamu meninggalkan zikir disebabkan tidak hadir hatimu terhadap Allah. Jangan tinggal, walaupun kita rasa kita buat zikir tu tak rasa apa, sekadar sebut di mulut saja, tapi sekurang-kurangnya kita buat. Ini kerana kelalaianmu terhadap Allah ketika tidak berzikir itu lebih berat, lalai daripada tak zikir langsung. Sebab apa? Kita kadang dilalaikan, lalai hati kita untuk melakukan ibadat disebabkan kita tak zikir pada Allah. Nampak tak? Lalai diri kita disebabkan kita tidak zikir ataupun menyebut nama Allah. Ini latihan pada kita. Kita kena jadikan zikir ini sebagai satu latihan pada diri kita. Jangan kita duk berangan-angan semayang kita nak bawa jumpa Allah cukup ataupun tidak, kita duk rasa cukup dah nanti ni. Kita duk berasa sedekah kita yang kita duk bagi tu tanpa kita zikir dan sebut nama Allah, puji nama Allah, rasa keesaan dan kehambaan kita pada Allah tu cukup. Sebaiknya walaupun dalam keadaan lalai kita zikir dan sebut nama Allah, itu lebih baik daripada kita tidak zikir terus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjatmu daripada zikir yang lalai kepada zikir yang hatinya sentiasa sedar, dan seterusnya kepada zikir yang beserta kehadiran Allah dalam hati, dan akhirnya kepada zikir yang lenyap segala yang selain Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kadang-kadang kita duk buat afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita sebut je kan, la ilaha illallah, buat 100 kali. Yang tu kita kata saja la ilaha illallah, tapi duk melayang lagi. Duk melayang sampai zikir ke-50 sebagai contoh. Sampai zikir ke-50 sebagai contoh, kita rasa sedap lah. Allah jentik hati kita, Allah bagi kita zikir tu ingat pada Allah. Maka tu lebih baiklah sebenarnya. Kan? Sebab kita nak mati, kita dapat sebut nama Allah, itu yang baik. Nah, itu yang baik. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang yang sangat-sangat orang yang sangat rugi. Harta, anak, isteri itu fitnah kepada kita. Tapi nak hilangkan fitnah itu sebenarnya ikut aturan Allah, selesai. Jangan sagi orang perempuan kata, ustaz, kenapa agama ni double standard? Jadi kami ni tak ada function ke duduk dalam keluarga tu? Seolah-olah kami ni tak ada nilai dalam agama. Senang je nak buat benda tu, kamu ikut aturan daripada Allah, settle. Suami ahli masjid, isteri tutup aurat dengan baik. Nak tengok keluarga itu bahagia ataupun dapat sakinah, suami dia didik isteri dan anak-anaknya dengan baik, patuh pada Allah, dia berjaya lah tu. Kan kita tengok Ustazah Asma bagi tahu kan, kita bentuk keluarga kita ataupun isteri kita dengan pakaian yang baik, keluar pergi mana pun dengan pakaian itu, dia boleh melaksanakan salat bila masuk waktu. Jadi macam mana tu Ustaz? Pakailah pakaian yang boleh kita laksanakan solat bila mana masuk waktu tu. Pakai pakaian yang labuh-labuh ni lah maksudnya. Kan? Habis selok jin macam mana kami tak boleh pakai? Boleh pakai. Pakai dalam rumah. Beli mahal-mahal, pakai dalam rumah. Itu lebih baik. Sebab apa? Kita tak mau ditipu oleh iblis. Okey tuan-tuan, kita tengok. Kita tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa ancaman yang ada di dalam surah At-Takatsur. Di dalam surah At-Takatsur kita tengok. Surah ni ramai orang dah boleh hafal pun. Kan? Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kan? Semua boleh hafal. Tapi surah yang pendek baik untuk kita kongsi bersama insya-Allah. Alhaqumut takatsur, kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya. Apa dia? Berlumba-lumba untuk mendapat hal dunia
Yang pertamanya apa? Harta, anak pinak, jawatan dan juga pengaruh. Ini yang kita duk dambakan sangat ni, duduk atas dunia ni. Allah bagi tahu kita akan dilalaikan dengan beberapa contoh yang kita kongsikan. Kita duk cari benda ni hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kita tak sedar sampai kita masuk dalam kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita cari benda tu. Nabi tak wariskan kita harta yang banyak, emas ataupun dirham, tapi nafsu manusia kalau kata ada emas sebesar gunung pun dia rasa tak cukup. Cari benda tu sampai tiba-tiba dah masuk dalam kubur dah. Sehingga kematian itu datang pada kita dalam keadaan kita duk sibuk dengan hal-hal dunia. Bukan kata kita tak boleh langsung nak cari rumah, nak cari harta. Sebaiknya pandanglah benda tu ke bawah. Kita dah ada kereta sebagai contoh, janganlah kita tengok orang atas. Sebab kita nak bersyukur saja. Duduk atas dunia lama mana tak lama. Kalau rasa nak duduk atas dunia sampai bila-bila, rugi dia. Memang pada waktu ni kita buat ibadat, kita tak rasa Allah nak bagi kita cash. Allah tak bagi kita cash pada waktu ni. Allah suruh kita bercucuk tanam dulu, dan kita akan makan imbuhannya bila mana kita dimatikan oleh Allah. Kehidupan kita yang sebenarnya duduk masuk dalam kubur, alam barzakh, lebih luas daripada kehidupan duduk di atas dunia. Kalaulah kita duduk atas dunia banyak buat amalan baik, ada malaikat endorse pula, kan? Kita tahu tuan-tuan, orang-orang mukmin bila mana dimatikan oleh Allah, merebut malaikat datang nak menyambut mayat tersebut. Kalau kita contohlah pi buat haji umrah, kita tengok ada jenazah, berebut-rebut nak angkat jenazah untuk dimakamkan di Baqi' sebagai contoh. Macam itulah malaikat-malaikat Allah berebut-rebut dengar berita, si fulan bin si fulan, orang yang beriman pada Allah, orang yang duduk atas dunia bersederhana, bersusah payah untuk agama, dan mati dia mendapat nikmat daripada Allah. Susah tak nak buat ibadat? Cukup susah. Kita kena bangun awal. Pada zaman law ni tak boleh bangun lambat dah. Takkan nak bangun subuh pukul 8. Selekeh kalau ada orang macam ni. Pada waktu law ni kena bangun awal dah. Subuh pukul 6, 4.30 ataupun habis lambat 5 lah. Alhamdulillah Tuhan bagi saya kerja jauh. Dia bagi suruh bangun awal, kan? Tapi itu latihan kita. Jangan bangun pukul 7. Latih diri kita untuk bangun awal. Setiap hari kita buat qiyamul lail. Boleh tak tahajud 2 rakaat je? Taubat 2 rakaat, witir 3 rakaat, susah ke? Tak susah. Tapi orang yang rasa susah, nak ikut nafsu dia kata tidur lebih baik lah. Aku bangun lepas subuh pun tak apa, sekejap lagi nak masuk kerja pukul 9. Orang macam ni tak berapa bagus ni. Tak berapa bagus. Kita hari ni kita kena tekan sikit, latih diri kita. Kita tak tahu dah bila-bila Allah matikan ulama-ulama kita pada waktu ni. Tak tahu dah kita nak ikut siapa. Tak tahu dah. Dia kata ulama pun orang biasa macam kita.
Kita boleh kritik dia, boleh tuan-tuan, kita boleh kritik dia, tapi ada cara untuk kita untuk kita kritik dan tidak bersetuju dengan dia. Nak harap dengan ilmu kita Quran pun tak apa nak boleh baca. Kan? Tajwid tak tahu ke mana hala. Lepas tu kata tak ikut mazhab tak apa. Tak boleh macam tu. Kan? Tak boleh lah macam tu. Ilmu asas pun kita tak lepas. Macam mana tuan-tuan yang dirahmati Allah nak kata kita tak boleh nak ikut mazhab? So benda yang mengelirukan ini menjadi ancaman besar kepada kita. Untuk kadang-kadang pada hari ini ada orang fed up dengan agama dan dia akan tinggal terus agama. Betul tak? Dia akan tinggal terus agama. Dia kata agama ni susah nak diamalkan lah. Susah. Itu tak boleh, ini tak boleh. Tak apa. Kalau awak rasa awak nak buat apa saja silakan. Habis lama pun berapa je. Masa awak muda je. Laratkan lagi awak umur lah. Veteran nak masuk kelab malam lagi. Tak masuk dah. Ya. Kan? Umur 20, 30 kuat lagi. Bismillah. Masuk 50 nak menari apa lagi dalam kelab malam? Tak menari dah. Kan? Habis takat tu je seronok. Habis takat tu je. Umur 60 markah tak tengok dah kita ni. Kan? Perempuan tak tengok dah kita ni. Dia kata not my taste. 20, 30 tak apalah. Tak mau laksanakan dan mengamalkan agama dalam diri kita nah. Okey. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita akan dilalaikan dengan harta, pangkat dan segalanya. Sibuk buat kerja dunia sampai satu masa kita masuk ke dalam kubur dan Allah Subhanahu wa taala bagi tahu lagi pada kita, kalla saufa ta'lamun. Janganlah macam tu, janganlah buat begitu. Nanti kita akan tahu dan kita akan dapat habuan dengan perbuatan yang kita lakukan. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Allah bagi tahu lagi pada kita, jangan buat macam ni. Nampak? 2 kali Allah bagi tahu pada kita. Bila dia dah warning kita, jangan cari benda ni, ataupun kalau kamu dilalaikan dengan perkara ini, kamu akan masuk ke dalam kubur. Allah warning kita, jangan buat macam ni. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Jangan buat macam ni. Jangan buat macam ni. Sebab apa? Nanti kita akan dibalas. Setelah mana kita masuk ke dalam kubur besok ni, kita akan dibalas dengan apa yang kita buat. Dan seterusnya, kalla law ta'lamun ilmal yaqin. Dan bila mana kita dah tahu dah apa balasan yang Allah bagi pada kita, kita akan mengetahui dan berpengetahuan dengan yakin. Tuan-tuan, kita ni tersedar setelah mana? Setelah kita dimatikan. Pada waktu tu kita akan rasa sedar. Lalu ni kita tak rasa lagi. Sebab tu orang yang kufur pada Allah, waktu ni dia tak ada rasa apa. Tapi bila mana dah dimatikan oleh Allah, pada waktu tu dia minta pada Allah supaya dia nak beriman. Beriman ketika hidup. Nampak tak? Masa kita tengah hidup ni kita kena beriman pada Allah. Pada waktu kita dah dimatikan, tak guna dah kita minta pada Allah. Orang yang kufur pada Allah, tuan-tuan, kita ada Quran Haus pada minggu lepas ke 2 minggu lepas berkenaan dengan surah As-Sajdah. Kita baca waktu tengah hari, betul tak? Kita baca waktu tengah hari. Organisasi masjid-masjid, di tempat kerja kita adakan Quran Haus. Ni dunia banyak baca. Dan kita dikendaki untuk baca surah As-Sajdah. Kan? Surah As-Sajdah ni kita guna selalunya hari Jumaat pagi lah.
Kadang-kadang yang jarang-jarang buat sujud sejadah ni, dia main marah imam, dia kata subuh 3 rakaat lah. Kan? Dia main dekat tu imam, dia kata apa tu imam pagi ni sembahyang 3 rakaat ni, di tempat saya 2 rakaat je subuh. Orang macam ni kita kena tangkap, nak ikat dia lah dekat pokok. Kan? Sebab tak reti bahasa. Tu yang kita kata jangan berlebih-lebih dalam agama ni, macam tu lah. Kan? Dulu ni penyambung besar. Lepas tu dia tengok mana tak kenal dengan dia, dia tak setuju. Dia marah pula kita. Surah As-Sajdah ada menceritakan bagaimana tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka yang kufur pada Allah, mati pada waktu tu, mereka minta pada Allah supaya ya Allah, kembalikan aku ke atas dunia, aku nak beriman pada engkau. Tu dia. Aku nak beriman pada engkau ya Allah, aku nak melakukan segala kebaikan yang sebelumnya aku tak pernah buat. Orang cerita pada aku tentang agama, aku buat lebih kurang. Beruntung kepada mereka yang sedar. Beruntung, sangat-sangat beruntung. Okey. La law ta'lamun 'ilmal yaqin, seandainya kita mengetahui apa yang terjadi di hadapan kita dengan dengan pengetahuan yang terhunjam di dalam akal dan hati kita, nescaya tidak mungkin kita akan dilalaikan ataupun bermegah-megah di dalam perkara agama, di dalam mengejar dunia. So kita kena sedarlah. Kita kena sedarlah. Untunglah pada orang yang sedar awal ni. La tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di atas dunia. Maksudnya Allah akan bertanya kepada kita pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Nikmat kesihatan sebagai contoh. Nikmat sihat Allah bagi pada kita, apa yang kita buat? Nikmat sihat, nak buat contoh lagi kan? Kalau kita buat contoh orang marah kita kan. Betul tak? Kita bodybuilder ni lah kan, pakai spender depan orang, boleh tak? Tak berani kita. Nampak tak? Boleh tak perkara tu? Jelas bertentangan dengan agama. Awak tanya siapa pun. Tapi ramai dah hari ni orang yang beragama Islam buat benda tu. Tuan-tuan keluar daripada masjid ni pakai spender duduk depan masjid tu. Jelas bertentangan dengan agama. Tak boleh macam tu. Siapa pun tak menyokong benda tu. Tapi disebabkan nafsu nak, habuan dunia dia dapat menang, awak dapatlah 30,000, 40,000, 50,000 awak dapat benda tu. Nampak tak? Allah bagi nikmat kesihatan pada kita, Allah bagi nikmat keamanan kepada kita. Allah akan tanya kita. Allah bagi ilmu pada kita, ilmu pada kita yang Allah bagi, Allah akan tanya, ilmu yang ada pada hang kongsi tak dengan orang? Kongsi tak dengan jemaah-jemaah kita? Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, so kita kena jaga benda tu bagi betul-betul. Kita kena jaga bagi betul-betul perkara tersebut. Sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak tahu perakhiran hidup kita nanti macam mana, kita tak tahu. Adakah kita menjadi teman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti ni? Nabi nak adakan pertemuan bersama dengan kita di Telaga Kautsar. Tapi cara kita menunjukkan kasih dan sayang kita pada Nabi hari ini bagaimana? Berapa banyaklah kita bersalawat pada Nabi hari ini, Jumaat ni? Tak perlu tuan-tuan beritahu pada saya. Tapi tuan-tuan tanya diri tuan-tuan sendiri ataupun kita semua. Saya pun kena tanya diri saya.
Berapa banyaklah saya berselawat kepada Nabi untuk kita mendapat tempat yang utama kan. Macam kalau konsert-konsert ni, kita pun tengok dalam video lah. Kalau konsert ni, yang duduk depan stage tu, yang tu mahal lah tiket dia. Baru ni siapa dia main, kita nak sebut pun tak pandai kan. Tunggu daripada pukul berapa sampai pukul berapa. Kalau dah berdiri duduk dalam pagar tu, daripada langgap waktu salat macam mana semayang berdiri tu. Ustaz lama-lama sekali lepas PKP boleh lah. Tak boleh cik, tak boleh buat macam tu. Jangan. Besok masuk dalam syurga, hang minta lah apa pun, konsert apa yang hang nak dengar waktu tu, hang minta lah, nah, minta. Kita nak jadi teman bersama dengan Nabi SAW. Ada seorang sahabat iaitu Rabi'ah bin Ka'ab. Dia sangat mengimpikan untuk menjadi teman Nabi SAW ketika berada di dalam syurga. Kita ni tak tahu pun macam mana Nabi kita ni, tak kenal pun, tak ada langsung imagine kita ni Nabi kulit macam mana kan. Kurang-kurang bagi ada sikit lah sebelum kita tidur lagi ni. Rindu nak jumpa dengan Nabi. Nabi ni nak ke jumpa dengan aku ni, cakap sendiri. Rabi'ah bin Ka'ab, seorang yang taat pada Allah, tekun beribadat, sangat mengimpikan untuk dekat dengan Nabi. Ketika mana kali pertama Rabi'ah bin Ka'ab melihat Nabi SAW ketika peristiwa hijrah, maka dia berkata kepada dirinya, jatuh hati aku pada Nabi. Aku amat cinta pada Nabi dan aku amat merindui Nabi SAW. Ke mana saja walau Nabi itu tak ada di hadapan dia, dia senantiasa merindui Nabi SAW dan sedaya upaya berusaha untuk duduk dekat dengan Nabi. Benda tu ada berlaku pada kita hari ini. Kalau kita jadikan seseorang itu sebagai idola, kita akan cuba sedaya upaya untuk dapat autograf, ataupun kita beli baju dia, ataupun kita pergi tangkap gambar dengan dia. Betul tak? Walaupun dalam gambar tu idola tu tengok kok lain kan, kita pun claim, kata apa? Kata kita rapat dengan dia. Sebenarnya tak rapat pun, baru jumpa sekali je filem Mat Kilau kan. Contohnya kan, kita pun claim kata kita ni berlakon sekali dengan dia. Tak, kita bukan berlakon. Kebetulan dia berlakon dekat kampung kita. Kita pun pergi lah tenyeh tengok-tengok, ada Mat Kilau, kita pun pergi tangkap gambar dengan dia, masuk dalam TikTok, kan, claim. Itu dunia lah, dunia. Maka satu hari Rabi'ah bin Ka'ab berkata pada dirinya, mengapa engkau tidak menghadiahkan dirimu wahai Rabi'ah khidmat pada Nabi SAW? Serahkan dirimu kepada baginda dan seluruh kehidupan kamu kepada Nabi. Maka kalau dengan hajat yang kamu bagi tahu ni Nabi ni redha, maka berbahagialah kamu. Dia cakap dengan diri dia. So susahlah nak dekat dengan Nabi. Maka lepas daripada tu dia jumpa dengan Nabi SAW dan dia nyatakan hasrat. So Nabi ni ada satu perangai yang Nabi ni tidak akan mengecewakan hasrat sahabat-sahabat. Nabi akan memenuhi hasrat sahabat yang minta pada dia. Nabi akan membalaslah, kita kata.
Ini antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menunaikan harapan dan permintaan sahabat-sahabat dia. Jadi benda tu kita kena buatlah. Kan? Kalau orang minta tolong pada kita, orang minta bantuan dengan kita, maka kita tolonglah, tapi kena tengok jugalah. Tiap bulan minta duit. Tiap bulan minta duit, bang buat main 150, bang buat main 100. Hak 2-3 bulan lepas pun tak bayar lagi. Susahlah kalau macam tu. Kan? Orang yang nak pinjam ni kena bayar, dan orang yang nak memberi bantuan tu pun kena tengok bagi betul-betul. Azan dulu insya-Allah. Kita berhenti sah. Kita bagi laluan pada azan. Kita sambung kisah Rabi'ah bin Ka'ab sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab menawarkan diri untuk menjadi khidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Rabi'ah menjadi pembantu
pada waktu tersebut sehingga kan orang gelarkan dia ni bayang-bayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya rapat sungguh, pi ke mana-mana pun ada je dia. Kan kita tengok hari ni, kalau ada orang besar-besar ni, ada orang yang duk escort dia, yang rapat dengan dia akan bagi tahu kata Datuk, besok Datuk ada mesyuarat dekat sini, besok Datuk PA dah, mudah bahasa macam tu. Sampailah lepas daripada Aisyah selesai tugas Rabi'ah bin Ka'ab, dan dia pun nak balik daripada rumah, dan dia rasa khawatir pada waktu tu kalaulah tengah-tengah malam nanti masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, kalau Nabi berhajat akan apa-apa benda, so siapa nak tolong pada waktu tu? Risaunya dia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana jalan nak balik ke rumah pada waktu tu terdetik benda tu, dan dia patah balik, dia duduk di hadapan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjadikan bendul rumah Nabi itu sebagai bantal dia untuk dia rehat. Hebatnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tahap macam tu. Menjadi pembantu pada Nabi, khidmat pada Nabi sungguh-sungguh, sebab nak bertemankan, nak duduk teman, bukan kata di atas dunia, ketika mana di akhirat juga. So pada kita tahu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam suka membalas pertolongan daripada sahabat-sahabat dia. Sampai satu masa dia minta, Nabi offer pada Rabi'ah bin Ka'ab, wahai Rabi'ah, hang duduk lama dah dengan aku ni, banyak tolong aku dah ni, so mintalah sesuatu. Dia kata tunggu saat, nanti aku balik fikir, lepas tu aku akan bagi jawapan padamu wahai Rasul. Balik dia. So sampai satu masa dia pun bercakap pada diri dia, mintalah kemewahan. Nampak tak ni, kemewahan ni akan melalaikan kita. So terdetik juga pada waktu tu, takkan nak minta kemewahan, sebab benda ni benda dunia. Sebaiknya mintalah pada Allah supaya dia mendapat jadi teman ketika mana berada di akhirat besok. Panjang ceritalah sampai Nabi tanya kepada Rabi'ah, tak mau kahwin ke? Aku ni siapa nak dengan aku ni? Aku ni orang biasa. Nabi kata pilah di rumah si Fulan bin si Fulan, kahwin dengan anak dia. Sampai satu masa Rabi'ah bagi tahu, dia kata aku ni utusan daripada Nabi. Sahabat bagi tahu, aku tidak akan menghampakan permintaan daripada pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kahwin dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai kembalinya di hadapan Nabi, dan dia minta pada Nabi, ya Rasul, tak ada benda yang aku nak minta pada hang, aku hanya minta hang doa pada Allah supaya aku menjadi temanmu ketika aku berada di dalam syurga. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi terkejut dengan permintaan tersebut. Siapa yang suruh hang minta macam ni? Macam itulah bahasa dia. Siapa yang menasihati kamu suruh minta macam ni? So dia bagi tahu, tak ada siapa yang suruh aku buat. Hang tak nak ke benda lain? Nabi offer lagi, tak mau tukar ke permintaan lain? Tak mau dah wahai Rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jika begitu wahai Rabi'ah, bantulah aku dengan kamu dengan memperbanyakkan sujud pada Allah. So tuan-tuan yang dirahmati Allah, klimaks daripada cerita ni sujud dalam arti kata banyak beribadat pada Allah, dan harta itu akan melalaikan. Sahabat minta pada Nabi, dia bercakap pada diri sendiri supaya diberi kemewahan, dan benda tu ditentang, dia akan melalaikan diri kita daripada kita beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. So sujud, function sujud ni banyak sebenarnya. Selain mendekatkan diri kita pada Allah, kita sanggup letakkan kepala kita di tempat orang pijak. Kan, orang pijak, kita letakkan kepala kita semata-mata rasa kehambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa cukup sekadar itu untuk pertemuan kita pada waktu ini. Mudah-mudahan
dengan apa yang kita dapat kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang tidak berada di dalam majlis ini, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah permulaan hari ini kebaikan bagi kami, di pertengahan hari ini kerahmatan bagi kami, dan di akhir hari ini kejayaan bagi kami. Sihatkanlah tubuh badan kami, penglihatan kami dan pendengaran kami, supaya kami dapat beribadat taat kepadamu. Mudahkanlah segala urusan kami, murahkanlah rezeki kami, berikanlah kepada kami ya Allah rezeki yang seluas-luasnya. Berkati, jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat dan peneman kami ketika mana kami berada di dalam kubur. Temukan kami bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana kami berada di mahsyar. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami untuk menziarahi rumah-Mu ya Allah pada setiap tahun, dan kami bermohon kepada-Mu ya Allah, jadikanlah jemaah yang berada di sini ya Allah mati dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.